Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Sambungnya pelajaran kita dalam kitab A'malul Qulub, iaitulah tentang amalan hati. Alhamdulillah, dalam pelajaran yang pertama kita telah bincang tajuk Al-Ikhlas. Bagaimana definisi ikhlas dan bagaimana meraih sifat-sifat ikhlas, kemudian diikuti dengan contoh-contoh yang dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu di dalam perkara masalah ikhlas. InsyaAllah kita sambung perbincangan pada siri yang kedua ini dalam bab At-Tawakkal. At-Tawakkal, bahasa Melayu dia guna tawakal. Tawakal jadi Melayu, patut bahasa Arab kata tawakal, kena ada dua dia punya K, tawakal. Jadi kedudukan tawakal, At-Tawakkal, maqamun jalil azimul athar. Tawakal adalah kedudukan yang mulia, lagi besar dia punya pengaruhnya. Bahkan tawakal termasuk dalam kewajipan iman yang paling besar, amal yang paling utama, ibadah yang mendekatkan diri pelakunya kepada Tuhan yang Maha Pemurah, dan kedudukannya paling tinggi dalam mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya semua urusan tidak dapat diraih, tidak dapat diambil kecuali dengan rasa tawakal kepada Allah Azza wa Jalla dan memohon pertolongan kepadanya. Kita ni banyak benda yang kita tak dapat nak ambil. Setakat usaha kita, kemampuan yang ada sangat terbatas. Tetapi bila kita bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, maka pertolongan itu datang secara tiba-tiba setelah kita melakukan segala sebab-sebab yang boleh membawa tawakal itu sendiri. Tawakal merupakan suatu kedudukan yang letaknya jauh di sebelah sebelum al-inabah. Inabah itu maksudnya kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dikatakan kedemikian kerana meraih tujuannya seseorang dianjurkan untuk bertawakal, berusaha keras dengan penuh kepasrahan kepada Allah Ta'ala. Dengan demikian dapat disimpulkan bahawa kedudukan tawakal sama halnya dengan cara, sedang kedudukan al-inabah adalah tujuan. Inabah maknanya kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh itu tawakal mempunyai posisi yang paling mulia, paling utama dan paling menyeluruh manfaatnya. Itu dia mukaddimah dia sikit. Kemudian kata di Syekh Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, tawakal adalah separuh agama, nisfuddin. Sedang separuh lagi terletak pada al-inabah, kerana sesungguhnya agama itu pada intinya terletak kepada meminta pertolongan pada Allah Azza wa Jalla dan menghambakan diri kepadanya. Kedudukan tawakal dalam hal ini tidak ubahnya sebagaikan meminta pertolongan. Sedang al-inabah hanyalah ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia benda ni dia panggil istilah yang digunakan oleh orang-orang yang berbincang tentang cara kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita tawakal maknanya kita minta, tapi serah bukan makna tak buat apa-apa. Jangan kita kata saya serah ke Tuhan, patutnya lah, itu silap teknikal. Maknanya kita kata tawakal setelah kita melakukan segala mekanisme yang boleh membawa kepada mendapat pertolongan Allah Azza wa Jalla. Jadi tawakal erat kaitannya dengan setiap urusan agama seorang hamba, baik yang bersifat wajib ataupun sunat. Semuanya itu tidak dapat dinafikan kecuali dengan tawakal. Tawakal mempunyai kedudukan yang paling menyeluruh dan paling luas, dan akan tetap diperlukan oleh orang-orang yang melakukannya, mengingat luasnya cakupan yang dapat dimuat oleh tawakal dan banyaknya keperluan umat manusia. Jadi tawakal tu terlalu luas dia punya. Dalam keadaan apa saja kita
kita akan tengok nanti bilakah tawakal itu digunakan. Bilakah tawakal itu digunakan, maka kedudukan tawakal sangat diperlukan oleh semua hamba Allah Ta'ala. Apabila mereka mendapat suatu masalah, mereka mesti minta tolong kepada Allah Ta'ala. Kita sah dah bila kita ada masalah apa-apa, kita akan minta tolong dengan Allah, berdoa, bermunajat, bertahajud, seraya kembali kepadanya. Kembali itu maknanya inabah. Kita minta dan kita serah, kita balik kepada Allah Ta'ala. Dengan demikian Allah pun akan melenyapkan kesulitannya dan memberinya kemudahan serta merealisasikan bagi hamba yang bersangkutan apa yang diinginkan, sehingga dia merasa tenang hatinya, teduh jiwanya, lagi redha dengan apa yang telah ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla ke atas dirinya, serta menghargainya dengan sepenuh hati. Dia cara Allah Ta'ala nak bantu kita ni berbeza-beza. Ada kalanya bila orang ni kena musibah, kemudian dia bertawakal kepada Allah Ta'ala, maka musibah itu diangkat, hilang. Itu satu, itu yang terbaik lah, yang paling tinggi darjat, hilang benda yang kita tak nak. Cara yang kedua, benda itu tak hilang, tetapi Allah berikan kekuatan dalam jiwa kita boleh menghadapinya dengan suasana yang tenang. Mana orang tengok dia, Masya Allah, tenang ya, tidak kata duduk mengamuk, duduk nampak resah sangat. Itu dipanggil hasil daripada kita serah kepada Allah Azza wa Jalla. Berapa ramai orang yang ditimpa musibah tak hilang, tetapi kita nampak orang yang ditimpa musibah itu macam seolah-olah tak ada musibah. Orang lain pula bersimpati dengan dia, orang lain pula rasa pelik dengan dia. Masya Allah, boleh dia tahan, Masya Allah, dia ni macam tak ada apa-apa, padahal dia tu penuh dengan segala ujian dan segala cabaran. Ada tak orang macam ni? Ada. Itu hasil daripada kita tawakal kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri pada kita, boleh menerima. Dan kita rasa, kalau macam ni teruk tak hilang-hilang juga musibah. Kita kena ingat, musibah itu bonus. Kita tak nak, tak ada, Nabi tak suruh kita minta la tatamannau liqa'al adu, jangan minta nak jumpa musuh. Tapi kalau dah mari, macam mana kita nak buat? Jadi contohnya sakit, kesakitan yang menimpa kita, kalau kita mengamuk, dia tak hilang juga. Tapi setelah kita bertawakal kepada Allah Ta'ala, dengan kita ambil ubatnya, ambil penawarnya, dan kita berserah kepada Allah Azza wa Jalla, ketika itu kita dapat pahala sabar. Maka ini dia berkata kedudukan yang sangat tinggi diperlukan oleh seorang hamba. Jadi seandainya seorang hamba bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal untuk melenyapkan sebuah gunung dari tempatnya, kerana hal itu diperintahkan kepadanya, nescaya dia dapat melenyapkannya. Jadi contohnya kita nak pindah bukit ni, boleh buat. Seorang Muslim memandang tawakal kepada Allah dalam semua pekerjaannya bukan sebagai kewajipan semata-mata, melainkan juga sebagai fardu agama yang tidak hanya berkaitan dengan urusan agama, tetapi juga urusan duniawi termasuk dalamnya. Dengan kata lain, tawakal tidak hanya berkaitan dengan urusan dunia dan mencari rezeki semata-mata, tetapi diharuskan pula dalam masalah beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Tawakal bagi seorang Muslim adalah merupakan akidah. Jadi bagi kita ni tawakal ni merupakan akidah. Sebab apa? Dan hanya kepada Allah adalah kamu bertawakal, sebagaimana dalam ayat Al-Quran, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah adalah kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Jadi kita tawakal kepada Allah Ta'ala. Oleh sebab itulah, surah Al-Ma'idah ayat 23, oleh sebab itulah dikatakan bahawa tawakal adalah separuh agama. Serah separuh. Separuh lagi apa? Usaha, buat kerja. Bahkan suatu kewajipan semata-mata, kerana merupakan adalah satu dari sendi-sendi pokok dalam beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Syekhul Islam, sesungguhnya tawakal kepada Allah Ta'ala merupakan salah satu daripada kewajipan yang paling besar,
sebagaimana halnya ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Allah telah memerintahkan kepada kita untuk bertawakal kepadanya, tidak hanya dalam satu ayat dengan bahasa dia payah ni, apa dia bobok tu, fi ghairi ayatin, lebih besar itu dia kata yang tidak kalah pentingnya perintah untuk berwuduk. Maknanya Allah Ta'ala perintah kita bertawakal sebagaimana dia perintah kita berwuduk. Itu maksud. Untuk mandi janabah, mandi junub, dan Allah telah melarang kita bertawakal kepada selain daripada Allah. Jadi wa 'alallahi fatawakkalu itu arahan. Maknanya kalau Tuhan larang, bermakna tawakal itu termasuk dalam ibadat. Kita nampak ibadat tu wuduk, semua kata wuduk ni ibadat. Tapi bila sampai ke bab tawakal, kita duk mikir lagi, boleh tak tawakal kepada benda lain? Oleh kerana dia ibadat, maka tawakal juga tak boleh ibadat, tak boleh kepada benda lain. Sama juga dalam masalah isu doa. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata ad-du'a'u ibadah. Doa itu ibadat, maka oleh kerana doa ibadat, tak boleh kita berdoa kepada selain daripada Allah Azza wa Jalla. Itu dia punya kaedah susunan dia. Jadi makna tawakal mencakupi pengertian menyerah diri, pasrah, meminta pertolongan dan redha kepada Allah Azza wa Jalla, dengan pengertian bahawa kepentingan segala sesuatu tidak ada wujud rupanya bila tanpa semuanya itu. Jadi dia panggil makna tawakal yang lebih luas, duduk di mana semua perkara yang berkait dengan al-jami'u li maqamit tafwid wal isti'anah war ridha. Minta pertolongan Allah Ta'ala, serah diri kepada Allah Ta'ala, redha itu masuk dalam tawakal. Seorang ulama lagi kata, suatu kaedah pokok yang mencakupi segalanya itu tawakal itu. Dia punya tawakal, satu kaedah pokok yang mencakupi segalanya dan bercabang darinya semua pekerjaan dan ibadat semua hamba adalah tawakal kepada Allah Ta'ala dan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Ta'ala dalam segala hal. Maka kesimpulan dianya, tawakal itu masuk dalam segala perkara. Tengok di bawah tu ada hadis, sebagaimana yang disebut dalam hadis yang menceritakan 70,000 orang umat Islam ini, umat Nabi SAW, masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Jadi siapa orang tu? Ingat tak cerita 70,000 masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Jadi sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah, siapakah mereka? Siapa orang tu? Ini soalan dia. Maka Nabi SAW sebut, mereka itu iaitulah orang-orang yang humul lazina la yastarqun, orang yang tak berjampi, orang yang tidak menjampi. Ada dalam hadis di bawah nanti. Yang ini dia tajuk saja. Jadi tawakal merupakan salah satu daripada bangunan tauhid al-uluhiyah, sebagaimana yang ditunjukkan dalam firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tengok, ini dua ayat yang merangkumi di antara dua, ibadat dan tawakal. Hanya kepada engkau kami sembah dan hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Maknanya bila Allah Ta'ala guna perkataan iyyaka, kita mengajilah balarah bahasa Arab, maknanya hanya kepada engkau, maknanya tak boleh masuk benda lain dalam kumpulan tersebut, sebab dia ni terhad, limited kata orang sekarang, terhad hanya untuk Allah Azza wa Jalla saja. Jadi dalam perkara-perkara yang kita nak minta pertolongan, dalam doa kita, dalam munajat kita, kita minta dengan Allah Azza wa Jalla. Dan dalam ayat yang lain Allah Ta'ala kata, wa tawakkal alaihi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun, dan bertawakallah kepada Allah dan sekali-kali Tuhanmu tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Pasal itulah kita kena serah kepada Allah Ta'ala, sebab Allah Ta'ala tak lalai. Surah Hud ayat 1, 2, 3. Dan ayat yang lain lagi, tawakal ini tengok, tidak dapat dilakukan dengan sempurna kecuali hanya orang mukmin khusus yang mempunyai sifat seperti dalam hadis 70,000 orang yang masuk syurga tanpa hisab
dan tanpa azab. Siapa dia mereka ini? Pada garis besarnya, tawakal tidak dapat direalisasikan oleh sembarangan orang. Bahkan mereka adalah golongan minoriti yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui sabdanya, umat aku ini akan masuk syurga sebahagian dari mereka sebanyak 70,000 orang tanpa hisab, tanpa azab. Selanjutnya, bila Nabi kita sebut, Nabi kita masuk dalam rumah tanpa menerangkan siapa dia, ciri-ciri mereka. Siapa dia orang ni? Maka sahabat yang hadir pun ramai yang membicarakan, pakat ulas. Dan mereka bertanya-tanya, apakah mereka adalah kita yang telah beriman pada Allah Ta'ala? 70,000 itu kita lah kot. Atau anak-anak kita yang dilahirkan pada masa Islam, kerana kita ni dilahir dalam jahiliah, baru masuk Islam. Jadi orang panggil tertanya-tanya siapa mereka. Akhirnya berita ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda keluar menemui mereka dan bersabda. Ini penting kata ulama, kalau nak mengajar, nak bagi kuliah, kita kena habiskan ayat, barulah orang tak tanya-tanya. Yang saya bimbang hari ni, apabila video kuliah kita tu dipotong, kadang-kadang potongan tu tak habis ayat, ambil setengah. Jadi orang, oh bahaya dia ni. Nah ini bahaya, tengok sahabat tertanya-tanya, siapa? Maka Nabi keluar ke dalam rumah dia, betul balik. Tanggapan persepsi tadi dinyatakan semula oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, humul ladzina la yarquna la yastarqun wa la yatatayyarun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang yang tidak pernah berubat. La yastarqun, la yastarqun ni tidak pernah berubat menggunakan ruqyah. Ruqyah ni jampi-jampi. Ruqyah tu tak salah, tapi dia punya tawakal, dia tak mau ruqyah. Wala yatatayyarun, dan mereka juga tidak menganggap sial kepada benda-benda. Tulis itu. Wala yaktawun, dan tidak menggunakan besi panas untuk nak berubat. Saya tak tahu macam mana cara besi panas dia hari ni. Adakah sama dengan perubatan Cina? Cina kan dia guna besi panas tu. Adakah itu? Walaupun ubat tu tidaklah menjadi salah, cuma masalah makam tawakal tu turun darjat dia sampai situ. Apalagi yang kita hari ni semua benda jampi belaka. Allah, sakit gigi pun jampi. Walahnya kalau pergi klinik gigi 10 minit selesai masalah dia nya. Itu. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ala rabbihim yatawakkalun, melainkan mereka hanya bertawakal kepada Tuhannya semata-mata. Tawakal saja. Bila dengar cerita ni, seorang di antara para sahabat yang nama Ukasyah bin Mihsan bangun bertanya, wahai Rasulullah, apakah saya termasuk dari mereka? Masuk tak dalam kumpulan 70,000 tadi? Nabi jawab, ya, masuk. Bila seorang bangun tanya, habis pakat bangun orang lain. Bangun pula, ya Rasulullah, apakah saya juga termasuk? Nabi close, tutup pintu. Nabi kata, sabakaka Ukasyah, kamu telah didahului oleh Ukasyah. Tak boleh lah, Ukasyah dah ambil tadi. Jadi kalau semua orang nak, iyalah, kita pun tak kata kepada sahabat lah, orang yang boleh masuk syurga tanpa hisab, siapa tak nak. Jadi masing-masing, cuma Nabi tak nak jawab. Nabi kata cukuplah, Ukasyah dah ambil jawapan tadi. Hadis ni sahih di dalam Bukhari, riwayat Imam Bukhari. Dahulu di antara orang-orang yang bertawakal terdapat seorang sahabat di kalangan sahabat Nabi yang bernama Imran bin Husain. Bahkan dia termasuk orang yang terkemuka di antara orang-orang yang bertawakal. Dengar cerita dia, sangat sedih. Dia menderita penyakit buasir, dan bersabar terhadap rasa sakit yang dialaminya dari penyakitnya, sehingga dia pergi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita membenarkan Imran ni solat sambil duduk kerana terlalu sakit. Apa jadi dia? Sehingga para malaikat sentiasa mengucap salam kepadanya. Subhanallah, malaikat mari bagi salam pada dia kerana dia sabar
Namun dia pernah berubat dengan api, berubat dengan besi panah, dengan stereka, dan ternyata para malaikat tidak mengucapkan salam lagi kepadanya. Malaikat pun tak bagilah, sebab tarah dia turun. Akhirnya dia meninggalkan pengubatan dengan api, dengan stereka, dengan besi panas. Maka para malaikat kembali mengucapkan salam kepadanya. Allahu Akbar. Kisah mengenainya disebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui Mufarriq, bahawa Imran bin Husain pernah mengatakan kepadanya, ini dipanggil pengalaman sendiri, aku akan menceritakan sebuah hadis kepadamu, semoga Allah memberikan manfaat kepadamu melaluinya. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara haji dan umrah. Baginda sendiri tidak melarangnya sehingga wafat, dan tidak ada dalam Al-Quran yang diturunkan mengharamkannya. Dahulu para mereka biasa mengucapkan salam kepadaku sampai aku berubat memakai stereka, maka besi panas, lalu aku pun ditinggalkan. Setelah itu pengubatan memakai besi panas ku tinggalkan, maka para malaikat pun kembali mengucapkan salamnya kepadaku seperti asal. Jadi orang yang dipanggil karamat, sahabat ni Allah Ta'ala beri kepada dia karamat, dia boleh tengok salam malaikat. Kita hari ni tak tahulah, ada ke tidak malaikat bagi salam kepada kita, ada ke tak? Biasanya kalau orang pergi haji, memang duk mencari-cari malaikat di Mekah, cari, oh dia mari jumpa ustaz. Saya jumpa dalam lift orang pelik lah, cantik, oh comel gitu. Saya nak gurau, kata awak tengok kat kaki dia, nak rapat ke tanah ke tak? Mungkin dia terapung gitu. Itu mukjizat tu, karamat dia panggil gitu. Dia tu nanti saya masuk lift pula, kalau jumpa saya tengok kaki. Macam-macam kepercayaan dia. Yang pentingnya benda tu dia panggil karamat al-auliya, boleh berlaku kepada orang-orang yang soleh di kalangan umat ini, ada. Tapi kita jangan duduk viral sangat lah, jadi nampak hebat kita tu, nampak hebat selalu. Bertawakal kepada Allah Ta'ala adalah salah satu daripada sifat tinggi, sifat yang tinggi, dan merupakan ciri-ciri khas hamba-hamba Allah yang maha pemurah, yang membezakan antara mereka dengan yang lain. Jadi bezanya Allah Ta'ala beri sifat mereka ni sampai peringkat begitu. Tawakal merupakan akhlak yang menonjol dari kalangan ahli yang iman, sebagaimana yang disebut dalam firman Allah Ta'ala, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Tengok dia punya, Allah Ta'ala sebut, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah. Ini kita nak cuba belajar hari ni, bila disebut nama Allah, dapat tak dapat kita jadi macam ni, gementarlah hati mereka. Sebut nama Allah rasa takut, sampai kita rasa macam mana nak buat maksiat, nak buat benda-benda tak baik, tak boleh pergi kita. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambahlah iman mereka. Dua. Yang ketiga, dan kepada Tuhan yang mereka bertawakal. Ini ciri orang yang beriman. Yang pertama, bila terkesan dengan baca Quran. Orang baca Quran kesan, sebut nama Allah Ta'ala, takut, dan bertawakal pada Allah. Ini dipanggil tanda sini, ayat surah Anfal ini ayat yang Allah Ta'ala menafsirkan, menjelaskan ciri-ciri orang yang beriman. Ada lagi, kalau sambung ayat 3 tu, allazina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang mendirikan salat dan mendermakan harta dia, ulaika humul mu'minuna haqqa, itulah orang yang beriman yang benar. Tanda kat kitab, sambung daripada ayat yang 2, baca ayat yang ketiga. Nanti balik baca kat rumah, tengok ciri-ciri orang yang beriman di awal surah Al-Anfal, sangat menarik. Sebab kita rasa simple je, orangnya mudah, nak meraihnya caranya mudah, tapi nak dapat insya-Allah kena usaha, kena ada mujahadah. Mereka tidak pernah berharap kecuali hanya kepada Allah, tidak pernah bertujuan kecuali hanya kepada Allah, dan tidak pernah berlindung kecuali hanya di sisi Allah Ta'ala. Tidak pernah meminta kepada keperluan kecuali hanya kepada Allah, dan tidak pernah berkeinginan kecuali hanya kepadanya. Mereka meyakini bahawa apa sahaja yang dikehendakinya pasti terjadi. Hak Tuhan nak jadi.
Dan apa sahaja yang tidak dikehendakinya pasti tidak akan terjadi, kerana hanya Allah lah yang mengatur dalam kerajaannya, tiada sekutu baginya, tidak ada yang dapat menolak ketetapannya, dan dialah yang maha cepat perhitungannya. Demikianlah menurut tafsiran Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala. Jadi ini menunjukkan bahawa kita tawakal sangat tinggi darjatnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Tengok muka surat seterusnya. Contoh, sahabat-sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika dalam peperangan Uhud, muka surat 41 tu, saat orang mengatakan kepada mereka, para musuh telah berhimpun, musuh-musuh telah berkumpul untuk menyerang kamu, maka takutlah kamu kepada mereka. Jadi orang mari amaran supaya takut kepada musuh, takut kepada keadaan musuh yang mari menyerang. Apa jadi? Ternyata iman mereka bertambah kuat kerana berita ini. Lagi orang nak serang, lagi mantap iman dia. Mereka hanya berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kita kena kata doa ni. Bila mari kita rasa cemas, keadaan yang tak berapa stabil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Tak situ. Tapi jangan kata sambil-sambil lewat, kata dengan hati, perasaan. InsyaAllah akan mari pertolongan min haitsu la yahtasib, yang kita tak tahu dari mana datangnya nusrah, pertolongan Allah Azza wa Jalla. Maksud dia, cukuplah Allah sebagai penolong kami dan dialah sebaik-baik pelindung. Siapa lagi yang kita nak minta tolong? Oh tak apa, saya call polis. Polis nak mari pun lambat. Mungkin dia mari kita mati dah, dia tembak dia orang. Ya, contoh dah. Yang orang duk viral sehari dua ni, siapa? Seorang pendakwah yang terkenal dalam dunia ni, penulis buku La Tahzan. Ingat? Nama apa dia? Syekh Al-Qarni. Tengok video orang tembak dia. Satu meter je tembak. Subhanallah. Kalau kira cukup dah. Tak. Nyawa dia berakhir di Zamboanga. Zamboanga nama. Di Filipina. Tapi tak sakit. Berapa tembak, berapa dah kena, hanya kena kat tangan dia. Itulah dia kata, nyawa baru bagi aku. Nak kata, tawakal. Oleh sebab itu, Abdullah bin Abbas mengatakan bahawa, tanda kat tepi ni, siapa yang mengucap kalimah yang hebat ini? Ibnu Abbas kata, kalimah hasbunallahu wal wakil diucapkan oleh Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api. Subhanallah. Waktu Nabi Ibrahim dilontar, orang buat lastik nak campak dalam api, dia baca hasbunallahu wal wakil, api jadi sejuk. Subhanallah. Ibrahim duduk relax dalam api. Mana ada api yang boleh sejuk kecuali pertolongan Allah. Dan diucapkan pula oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang yang menyebarkan berita sesungguhnya para musuh telah menghimpun seluruh kekuatan mereka, maka Nabi kita kata hasbunallahu wa ni'mal wakil, maka ianya akan menambahkan keimanan kita. Jadi Ibrahim kata waktu campak dalam api, Nabi kita kata waktu orang Al-Ahzab nak serang Madinah, Nabi kita baca hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tawakal adalah senjata kaum mukminin saat orang-orang yang mengancam dan menakut-nakuti mereka dengan berita yang menyiarkan besarnya kekuatan pasukan musuh, dan adalah kalimah yang pertama yang terakhir yang diucapkan Nabi Ibrahim saat dicampakkan tubuhnya ke dalam api yang besar, ialah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi kita hari ini pun bacaan ini dibaca oleh para Nabi alaihi wassalatu wassalam, kita juga kena baca bila berlaku benda-benda yang kita rasa berat. Tengok muka surat 42. Kaum mukminin adalah orang-orang yang sentiasa bertawakal kepada Allah Ta'ala, lagi selalu berpegang kepada Allah, dan melalui ucapan mereka hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maka terlebih lagi dengan para nabinya yang jelas lebih sempurna dalam bertauhid dan tawakalnya dibandingkan dengan selain mereka. Tentulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam orang yang paling tinggi darjatnya dalam bab tauhid, maka dia bertawakal kepada Allah Ta'ala lebih tinggi darjat daripada segala makhluk yang lain. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita untuk bertawakal dan menganjurkannya dalam banyak tempat di dalam Al-Quranul Karim. Ada banyak sekali tempat-tempat yang kita dianjurkan supaya kita bertawakal. Tengok dalam Quran ini ada 7 tempat. Saya baca cara ambil tajuk dia, kerana kita tajuk tawakal ni sangat panjang. Jadi para jemaah
Muslimin dan muslimat balik nanti kena baca balik, kena study semula ayat-ayat secara detail. Tengok. Jadi bentuk tawakal lain disebut dalam Al-Quranul Karim 7 tempat dalam Al-Quran. Yang pertama pada firman Allah Ta'ala, fatawakkal 'ala Allah innaka 'alal haqqil mubin. Bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya kamu berada di atas kebenaran yang nyata. Suratul Namli ayat 79. Ayat yang kedua, fa'budhu wa tawakkal 'alaih, maka sembahlah Allah dan bertawakallah kepadanya. Surah Hud ayat 1, 2, 3. Ayat yang ketiga dalam surah Al-Furqan ayat 58. Ayat yang keempat surah Ali Imran 159. Ayat yang kelima surah Al-Maidah ayat 23. Dan yang keenam, Allah Ta'ala telah memerintahkan untuk bertawakal dan waqaranahu bil iman, dikembarkan dengan iman untuk menunjukkan bahawa kedua-duanya merupakan dua bahagian yang tidak terpisah. Jadi tawakal dengan iman ni adik-beradik kembar. Kata ulama ni bukan kembar biasa, kembar siam kata orang. Maknanya tak boleh berpisah. Kembar siam ni boleh pisah, asalnya keluar tak berpisah. Tengok dalam ayat Quran, qul huwar rahmanu amana bihi wa alaihi tawakkalna. Katalah Tuhan Ar-Rahman yang kami beriman dengan dia dan katanya kami bertawakal. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kata Allah Ta'ala lah kamu bertawakal kalaulah benar-benar kamu itu seorang yang beriman. Surah Al-Maidah ayat 23. Maka sehingga dapat dikatakan bahawa kewujudan iman mengharuskan adanya tawakal. Jadi iman tu mesti, nak kata ada iman mantap, mesti ada tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Ayat yang ketujuh, orang yang bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla dimasukkan oleh Allah yang Maha Pemurah ke dalam golongan hamba-hambanya yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Maknanya bukan tidak sombong. Dan Allah memberikan kepada mereka ganjaran yang mulia lagi besar. Allah telah menjanjikan pada orang yang bertawakal padanya bahawa dia akan menangani urusannya, menghindarkannya dari kesedihan, dan akan memberinya pertolongan serta pemeliharaan darinya. Allah lah yang menolong agama dan kitabnya, dan Allah pula lah yang memberikan kecukupan kepada hambanya dengan keamanan, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Ayat ni saya panggil ayat orang letak kat dinding. Betul tak? Ayat apa tu? Beli kat mana 1000 dinar tu? Jadi ayat ni lebih kepada ayat orang beli tulisan cantik-cantik, kemudian disangkut kat dinding. Sangkut kat dinding. Allahu Akbar. Jadi ini masalah kitanya. Jadi baca tak? Kalau baca berbeza kita punya cara. Tengok Allah Ta'ala sebut, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa pada Allah, nescaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar daripada apa saja susah. Yang susah kita akan keluar, akan ada makhraj, dia punya lorong keluar akan ada. Dan memberinya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah beri dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tak tahu mari mana. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, dan sesiapa yang bertawakal kepada Allah Ta'ala, nescaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Kita nak apa dapat. Surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Al-Imam Ibn Katsir telah menghuraikan masa ayat ini, mengatakan sesiapa yang bertawakal kepada Allah dengan mengerjakan semua yang diperintahkan. Ini syarat. Aku ni tawakal Allah Ta'ala ni, solatnya tak, tawakal apa lagu tu. Dan meninggalkan semua yang dilarangnya, nescaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dari semua kesulitan dalam urusannya, dan akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka olehnya. Jadi dalam ayat ini terkandung keutamaan tawakal, iaitulah bahawa tawakal merupakan penyebab paling besar yang dapat mendatangkan manfaat dan menolak bahaya. Jadi kita ingat, kita ni takut ni, maka yang paling besar sekali kita kena ambil manfaat dengan bertawakal kepada Allah Ta'ala,
sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok hadis Nabi kita bersabda, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitana." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar tawakal, nescaya Allah akan memberikan kepada kamu rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung berangkat keluar dari sarangnya pada pagi hari dalam keadaan perut kosong dan pulang di petang hari dalam keadaannya perut kenyang. Hadis ini riwayat oleh Imam At-Tirmizi. Kita belajar dengan burung pun ada rezeki. Manusia tak ada rezeki, ada, tapi kena usaha lah. Jangan tak keluar rumah pula, tak pergi kerja, pakai tunggu kat rumah. Hati burung penuh dengan rasa tawakal kepada Allah Azza wa Jalla, dan seandainya kita dapat bertawakal kepada Allah seperti burung bertawakal, tentulah dia akan memberi rezeki kita, rezeki sebagaimana dia memberi rezeki kepada burung. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan ciri khas orang yang bertawakal kepada Allah Taala dengan dua sifat. Ini tanda sini. Ciri-ciri orang yang bertawakal duduk sini. Kalau tak cukup syarat ni bukan tawakal, dipanggil tawakul. Itu lain. Yang pertama, as-sa'yu fi talabir rizqi. Berusaha untuk mencari rezeki. Kerja, jangan tak kerja. Tak apa, saya tawakal. La. Yang kedua, al-i'timad ala musabbibil asbab. Berpegang teguh pada sumber segala penyebab yang dapat mendatangkan rezeki. Kita usaha, kemudian kita bertawakal kepada penyebab. Siapa dia pemberi rezeki? Allah. Allah yang beri rezeki kepada kita. Kalau nak kata manusia ni beri, manusia ni kerja je. Dia panggil kuli je manusia. Tolong bagi rezeki, ya Allah Ta'ala bagi. Kalau Tuhan tak bagi rezeki, tak dapat kita. Maka kita letak di situ. Ini dia panggil ilmu tawakal. Kita kena belajar dengan burung. Hadis ini sangat penting untuk memahami topik tawakal dan memakai segala penyebab yang dapat mendatangkan rezeki. Demikianlah, kerana sesungguhnya burung pergi pada pagi hari untuk mencari makanannya dengan meninggalkan sarangnya. Hal ini merupakan kerja, usaha dan jerih payahnya dengan terbang mencari rezeki. Lalu pada petang hari dia kembali ke sarangnya dengan membawa makanan untuk dirinya dan juga untuk anak-anaknya. Buat balik ke anak-anak lagi. Dengan demikian, usaha mencari rezeki adalah dengan berpegang teguh pada sumber pertama yang dicapainya. Sehubungan dengan itu Allah Ta'ala telah berfirman, Tuhan sebut dalam ayat Quran ini, wa may yatawakkal 'ala Allah fa innallaha azizun hakim. Sesiapa yang bertawakal kepada Allah, maka sungguhnya Allah Ta'ala maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi kalau kita duk bergantung orang lain nak minta ni, jawabnya terlalu kecil. Allah Ta'ala yang maha perkasa dalam surah Al-Anfal ayat 49. Kemudian kita pergi kepada perbincangan tentang di antara bukti, muka surat 47. Di antara bukti yang menunjukkan keutamaan dan ketinggian tawakal ialah Allah memerintahkan agar tawakal dikerjakan dengan cara yang paling sempurna dalam berbagai kondisi, dalam berbagai sudut, fi kulil ahwal, di dalam ibadat kita dan juga dalam kedudukan apapun. Kalau tawakal ni tak ikut syarat, maka tidak menepati kehendak. Jadi dalam semua keadaan Allah Ta'ala suruh kita bertawakal. Tengok nombor satu, maqamul ibadah. Pengalaman tawakal dalam ibadat. Allah kata apa? Fa'budhu wa tawakkal alaih. Fa'budhu wa tawakkal alaih. Sembah Allah, kemudian tawakal. Tak cukup syarat, tawakal saja tak sembah. Surah Hud 1, 2, 3. Yang kedua, fi maqamid da'wah. Pengalaman tawakal dalam kedudukan pendakwah. Kita nak dakwah orang, perintahnya ditujukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada asalnya, kemudian kepada umatnya. Maka Tuhan kata apa? Fa in tawallau faqul hasbiyallah. Dakwah dulu, pergi ajak dulu, kempen dulu, tarik dia mari. Tak mau juga, faqul hasbiyallah, aku serah kepada Allah Ta'ala. Tak mampu dah kita. Pasal itulah kita dengan siapa-siapa, anak kita, kawan kita, keluarga kita, usaha dulu, didik baik-baik, ajak dia mari dulu, belajar, mari masjid, mari solat. Jadi kalau semua mekanisme yang kita buat tak berjaya, barulah kita kata hasbiyallah.
baru kita kata la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jadi nak sampai ke situ mesti usaha dulu dalam bab dakwah. Fi maqamil hukmi wal qada. Yang ketiga, pengalaman tawakal dalam kedudukan hukum, menetapkan hukum dan peradilan, pengadilan, qada. Disebutkan oleh Allah Taala dalam Al-Quran, wa makhtalatum fi syai'in fa hukmuhu ila Allah zalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Jadi tentu bila kita selisih tentang suatu apapun kamu berselisih, maka keputusannya terserah kepada Allah yang mempunyai sifat-sifat yang demikian, ialah Allah Tuhanku. Jadi kita ijtihad dulu, cari hukum, cari dalil, kemudian barulah kita serah kepada Allah Taala yang mana yang benar, yang mana yang tepat. Yang keempat, fi maqamil jihad, pengalaman tawakal dalam kedudukan jihad dan memerangi musuh, sebagaimana Allah Taala sebut dalam surah Ali Imran ayat 121 122. Dan itu dia panggil 4 maqam. Kemudian maqam yang kelima, pengalaman tawakal dalam kedudukan musyawarah. Bila kita nak buat benda-benda, kita mesyuarat, bincang betul-betul dulu. Lepas kita bincang apa kita nak jadi, fa bima rahmatin minallahi lintalahum, tengok, wasyawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal ala Allah. Bincang dengan sahabat-sahabat kamu. Bila kita dah azam, maknanya dah putus, mana kita dah bincang dari segi positif, negatif, bincang lumak betul-betul, selesai keputusan, tawakal Allah, kita serah kepada Allah Ta'ala. Tapi jangan tak bincang dulu, pakai diktator serah ke Tuhan lah, tak jadi. Yang keenam, fi maqami talabir rizki, pengalaman tawakal dalam kedudukan mencari rezeki. Allah kata apa dalam sini? Fama utitum min syai'in, dalam ayat yang tadi, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Yang ketujuh, maqam al-uhud wal mawasik, pengalaman tawakal dalam kedudukan melakukan ikrar, perjanjian. Kita berjanji dengan orang. Sehubungan dengan hal ini, Allah telah menceritakan perkataan Nabi Yaqub dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya. Nabi Yaqub kata apa bila dia berjanji dengan anak-anak dia? Inil hukmu illa lillah alaihi tawakkaltu. Nak kata apa, aku serahlah anak aku ni, bawa lah pergi, tapi aku serah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketujuh, yang ke-8, dia kata ada 7 sini. Yang ke-8, pengalaman tawakal dalam kedudukan hijrah. Jadi waktu nak hijrah tu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, panjanglah cerita di sini, bagaimana ketika Nabi sembunyi dalam gua Thur, kan, mari orang Quraisy tengok. Abu Bakar kata, ya Rasulullah, kalau dia tunduk kepala nampak kita. Nabi kata apa? Ya Abu Bakrin, ya Abu Bakrin, la tahzan innallaha ma'ana, jangan duka cita, Allah Ta'ala bersama dengan kita. Pengalaman yang terakhir, yang ke-9, iaitulah maqam ibram uqudul bait, perjanjian tawakal dalam kedudukan melakukan akad jual beli. Kita ni waktu berjanji semua baik belaka, akan bayar mengikut progres. Kadang-kadang rumah siap, progres entah di mana tak berlaku. Tapi kalau perjanjian ni kita dah buat, kita dah percaya orang ni orang yang baik, orang Islam yang ada iman, ya, kita buat perjanjian, tawakal Allah. Nak kata apa? Benda masa depan kita tak tahu. Tamatlah kita perbincangan muqaddimah yang panjang tentang tawakal. Kita berpindah kepada ta'rif at-tawakkul. Ta'rif at-tawakkul maknanya ta'rif, definisi tawakal tu apa benda. Menurut istilah bahasa, dari sudut bahasa Arab, tawakal ialah mengandalkan, dia panggil al-i'timad. I'timad itu maknanya menyerahkan, berpegang dan menyerahkan dan mewakili satu urusan kepada seseorang. Itu dia panggil tawakal. Kata tawakal, kalimah tawakal dalam Quran disebut dalam bentuk tunggal, dalam bentuk single, dalam bentuk singularnya, dalam bentuk jamaknya ada 42 tempat tanda.
Kalau kita nak kaji, kita kata dalam Quran ni kalimah tawakal, tawakkala yatawakkalu, tawakkulan tu ada 42 tempat. Banyaklah dia punya kata-kata dari sudut bahasa. Kita ringkaskan, kita nak pergi kepada ta'rif tawakal dari sudut istilah. Dari sudut istilah, tengok muka surat 59, fakrah yang kedua, perenggan kedua, tawakal menurut istilah syarak. Jadi kita ambil tawakal menurut istilah syarak ialah sidqu i'timadil qalbi ala Allah azza wa jalla fi istijlabil masalih wa daf'il madar min umurid dunya wal akhirah. Tawakal menurut istilah syarak ialah kepercayaan hati dalam berpegang kepada Allah azza wa jalla, bahawa dialah Allah yang dapat mendatangkan kemaslahatan dan menolak bahaya. Itu mana tawakal. Allah Ta'ala, kita bergantung kepada Allah Ta'ala yang boleh memberi manfaat dan boleh menolak mudarat, baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Demikianlah definisi yang dikemukakan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Kata Al-Hasanul Basri, Al-Hasanul Basri rahimahullah, dia kata apa? Tawakal ialah bila hati seorang hamba meyakini bahawa hanya Allah sahajalah yang dipercayai olehnya. Jadi itu dia panggil tawakal. Maka ini dia panggil beberapa definisi istilah tawakal. Kesimpulannya, pengertian tawakal tidak boleh terlepas dari usaha menempuh berbagai alasan. Tawakal ialah percaya kepada Allah dan berpegang teguh kepadanya, disertai dengan usaha menempuh berbagai perkara. Maka pengertian tawakal memandukan dua perkara pokok ini. Jadi tawakal, yang pertama sekali kita kena usaha, kemudian kita barulah kita serah diri kepada Allah azza wa jalla. Kata Syekh Ibn Qayyim, rahsia dan hakikat tawakal terletak kepada kepercayaan hati yang hanya mengandalkan, yang hanya berpegang kepada Allah Ta'ala semata-mata. Dengan kata lain, tawakal tidak membahayakan meskipun seorang sebut menempuh semua penyebab, selama hatinya tidak menyerah pada sebab. Jadi mengambil sebab tidak menghalang tawakal. Itu maksud dia. Kita pergi bekerja, kita pergi usaha, kita pergi berubat, tidak menghalang tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan itu yang disuruh. Apabila kepercayaan hati hanya tertumpu kepada Allah Ta'ala secara total, maka tidak memberi mudarat tawakal yang bersangkutan untuk melakukan sesuatu dengan menempuh 20 macam cara dan upaya. Oleh itu, apabila seorang berkata, aku bertawakal pada Allah, sedangkan hatinya berpegang benda lain, mulut kata tawakal tapi hati duk percaya ke tunggu kayu, duk percaya ke bomoh-bomoh yang pelik-pelik tu. Sama halnya dengan orang yang mengatakan sekarang aku telah bertaubat, sedangkan dia masih lagi berterusan dalam maksiat. Mulut taubat tapi perbuatan dengan buat maksiat, maka ini dia panggil orang yang tidak betul. Mengaku dia tawakal tapi yang sebenarnya tidak. Tawakal lisan berbeza dengan tawakal hati. Apa yang baru disebutkan merupakan perbuatan orang-orang kafir dan orang barat yang materialistik. Apabila semua perkara yang telah mereka lakukan mengalami kegagalan, maka mereka pun langsung kecewa. Berbeza dengan orang mukmin, apabila usahanya mengalami kegagalan, dia masih tetap mempunyai harapan untuk mendapat keberuntungan, iaitulah pahala daripada Allah Azza wa Jalla. Kita jangan kecewa, jangan kata tak ada harapan dah aku. La, Allah Ta'ala larang daripada al-ya'su min rauhillah. Termasuk dalam dosa besar seorang itu kecewa daripada rahmat Allah Azza wa Jalla. Tak boleh kita. Itu kita berpindah kepada tajuk yang kedua dalam perbincangan kita ni, iaitulah tajuk tentang haqiqatut tawakkul. Hakikat tawakal kepada Allah Ta'ala. Apa dia hakikat? Kata Az-Zubaydi dalam kitabnya Tajul Arus. Tajul Arus ni kitab besar dalam bahasa Arab.
Dia kata as-siqatu bima indallah wal ya'su bima fi aidinas. Tawakal adalah percaya akan anugerah yang ada di sisi Allah Ta'ala dan tidak percaya dengan apa yang ada di tangan manusia. Kita percaya hak Tuhan, manusia tu tak kecil bagi kita. Tawakal kepada Allah Ta'ala artinya kepercayaan hati kepada Allah Ta'ala disertai usaha menempuh berbagai macam penyebab dengan keyakinan yang sempurna bahawa hanya Allah lah yang memberi rezeki, yang menciptakan, yang menghidupkan dan yang mematikan. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia dan tiada yang berkuasa selain daripada Allah Azza wa Jalla. Maka pengertian tawakal mencakupi tawakal kepada Allah agar menolongnya untuk dapat mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, dan tawakal kepada Allah Ta'ala agar memberinya apa yang dia tidak mampu diraih. Kita minta kedua-dua pengertian ini samalah apa yang disebut oleh Syekhul Islam, bahawa pengertian meminta pertolongan adalah menyangkut perkara-perkara yang berkaitan dengan pekerjaan, sedang pengertian tawakal lebih luas daripada itu. Jadi kalau kita tak minta kerja pun, tawakal tu maknanya kita bergantung kepada Allah Azza wa Jalla, sebab kebergantungan kita kepada Allah Ta'ala itulah yang menunjukkan kita tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ini dia panggil hakikat tawakal. Boleh disimpulkan bahawa hakikat ini duduk di mana? Duduk di pergantungan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi panjanglah cerita-cerita yang ada dalam kitab kita ni, tuan-tuan boleh baca. Kita pergi kepada bagaimana nak merealisasikan tawakal. Jadi kalau kita baca saja, tapi kita tak boleh nak simpulkan. Nak simpulkan bagaimana kita nak dapat tawakal. Tengok muka surat 66. Muka surat 66. Dia panggil wa tawakkul 'ala Allah la budda min tahqiqi maratib. Kita nak tawakal kepada Allah Ta'ala itu bagaimana nak merealisasikan tawakal kepada Allah Ta'ala. Yang pertama sekali, tanda situ, ma'rifatur Rabb wa sifatuh, mengenali Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya. Kalau kita kenal Allah Ta'ala dengan sifat Allah, ketika itulah kita mampu untuk nak merealisasikan. Seperti kita kenal Allah Ta'ala itu kudrat Dia, kekuasaannya, wa kifayatuhu, Allah Ta'ala beri perlindungan, wa qayyumiyatuhu, dan Allah Ta'ala ni kesibukannya terus-menerus menguruskan makhluk. Maknanya qayyum maknanya menguruskan makhluk. Maka bila kita tahu Allah Ta'ala ni dia cara kita, bahasa orang kata-kata cakna kepada hamba-hamba Dia, maka kenapa kita nak cari orang lain? Ini masalah kita hari ni. Anda nampak lah, bila ada masalah apa-apa, macam kita tak percaya kepada kita, pergi cari tu cari ni, kita tidak balik kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau balik kepada Allah Ta'ala apa? Suruh orang, suruh swasta. Siapa imam-imam kita ni hari-hari maya hajat orang tu, maya hajat orang ni. Yang sedihnya waktu imam pergi nak solat hajat, tuan rumah suruh ya, solat sila dia ambil wuduk lagi. Jadi macam kita yang berhajat, dia tak ada hajat. Yang kedua, isbatul asbab wal musabbibat, merealisasikan pelbagai cara dan penyebab dengan keyakinan bahawa semuanya itu diperlukan meskipun masih belum dapat memberi pengaruh secara tersendiri. Jadi kita kena isbatul asbab. Sebab tu ada, tapi musabbib yang memberi sebab tu siapa? Allah Azza wa Jalla. Akan tapi jika seorang mengingkari penyebab dan mengatakan bahawa semua penyebab itu meragukan, ini semua artinya dalam tindakan yang bodoh lagi tak cerdik. Jadi kita tak mau sebab. Kenapa tak makan ubat? Tak ada masalah apa-apa. Kenapa tak kerja? Tak ada masalah. Bagaimana tidak? Kerana memang banyak cara yang patut dilakukan. Contohnya, seorang itu bernikah, berkahwin untuk mendapat keturunan. Jadi itu sebab. Tapi berapa ramai orang yang kahwin tak dapat anak. Jadi yang memberi sebab itu Allah Azza wa Jalla. Oleh itu, ketika datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apakah saya harus terlebih dahulu ikat unta ini, kemudian saya bertawakal? Nabi kata, aqilha wa tawakal, ikat dulu baru serah Tuhan.
Kita pun kunci kereta kita tu, kunci kereta, tutup cermin tingkap baik-baik. Lepas tu lah kita kata bismillah, tawakkaltu ala Allah, serah pada Allah Taala. Tapi kalau tak apa, saya makam tawakal tinggi, tinggallah kereta itu. Bukan sekat barang dalam kereta, ambil sekali dengan kereta dia angkat pergi. Jangan. Jadi aqil hawa tawakal. Itu yang pertama. Yang ketiga, di antara kedudukan yang mesti direalisasikan hubungan dengan tawakal ialah memantapkan keyakinan di jalan tauhid. Kerana apabila seorang hamba dapat merealisasikan tauhidnya, seperti dia mendapat bahagian tawakal yang sangat besar. Jadi kalau kita yakin, tauhid itu maknanya kita yakin secara total kepada Allah Azza wa Jalla, maka itulah dia panggil kita bertawakal kepada Allah Ta'ala. Yang keempat, al-i'timad ala Allah fi kullil umur, bersandar kepada Allah Azza wa Jalla dalam semua urusan dengan menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala, kesudahan dari semua urusan yang ditanganinya. Mana kita buat semua urusan dah lengkap, dia punya komplit semua benda, tawakal Allah. Macam kita nak minta benda, kita isi borang biar lengkap. Ni orang tulis suruh tu nombor kad pengenalan pun tak ada, lepas tu nak suruh minta benda-benda. Lepas tu barulah kita tawakal Allah. Yang ke lima, lima tak ada, itu ada. Adapun berhubung dengan baik sangka, itu nombor 5. Jumpa tak? Tengah-tengah tu. Biasalah dia, kita kena tambah. Dalam bahasa Arab ada. Adapun berbaik sangka dengan Allah, maka sungguhnya Allah telah berfirman dalam hadis kursi, ana inda zanni abdi bi. Aku mengikut apa yang disangka oleh hamba-Ku terhadap aku. Jadi Nabi kata wal yuhsinu zanna billah, kita kena berbaik sangka dengan Allah Taala. Jangan kata aku ni siapa, tak ada harapan Tuhan nak tolong kelak. Allah Taala Maha Kaya, kenapa dia tak nak tolong kita? Kita letak baik sangka pada Allah Taala. Jadi jangan pula kita sendiri menyusahkan kita. Yang keenam, istislamul qalb lillahi subhanahu wa ta'ala, ketundukan hati kepada Allah Ta'ala. Apabila seorang hamba patuh pada Allah sebagaimana patuh dan menurutnya seorang kanak-kanak budak teman hamba kepada tuannya, berarti dia telah bertawakal kepada Allah Ta'ala. Jadi kita serahlah hati kita kepada Allah Ta'ala, ikut perintah Allah Ta'ala. Yang ketujuh, at-tafwid. Tafwid itu maknanya kepasrahan diri kepada Allah Ta'ala, sebagaimana disebut oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya, fasatazkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Mu akan ingat apa yang aku kata kepada kamu, tapi aku serahlah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu dipanggil tafwid, mana kita serahkan akhir urusan kepada Allah Ta'ala. Itu termasuk dalam tawakal. Jadi hari ni kita kena tak berani nak serah. Lepas 10 kali nasihat kepada anak-anak, lepas tu nasihat pula tak. Jadi kita dah bagi dah satu benda, kemudian tafwid, mana kita serah urusan itu kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ke tengok di akhir muka surat 72, pengertian tawakal kepada Allah Azza wa Jalla menurut terhimpunnya pengetahuan hati dan pengalamannya, dalam erti kata hendaknya hati seorang hamba mengetahui bahawa Allah lah yang mentakdirkan segala sesuatu dan yang mengaturnya. Adapun pengalaman hati artinya hati sebut merasa tenang kepada pencipta. Duduk situ. Menyandarkan diri dan percaya kepada Allah. Kedua-dua faktor ini sangat penting dalam membina tawakal. Dengan demikian tawakal itu mencakupi dua pengertian, iaitulah yang pertama, hamba tersebut mengetahui asma, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang dia tawakal kepadanya. Jadi kita hari ni nama Allah kita dah ada kat rumah. Ada tak ada? Dekat mana? Dekat dinding. Beli paku kat dinding. Baca tidak? Jadi ini yang kita nak sini, kita faham nama Allah Ta'ala tu. Jadi insya-Allah ustaz kita boleh atur jadual kelas pengajian Asmaul Husna. Bukan lagu serah ke anak-anak dia pastilah cukup dengan budak-budak lah berlagu nak. Kita orang tua ni nak memahami isi.
Kan dalam hadis Nabi sebut Allah Ta'ala ada 99 nama, man ahsaha dakhala jannah. Siapa dia faham, kira, beramal dengannya, jamin masuk syurga. Nah, ni duduk situ. Dan juga sifat-sifat Allah Ta'ala yang maha tinggi kita kena ingat. Yang kedua adalah dia merasa tenang dan menyerahkan diri dengan penuh kepercayaan kepada Allah Azza wa Jalla. Jika engkau mendapat ujian, percayalah kepada Allah dan redalah kepadanya, kerana yang dapat melenyapkan cubaan hanyalah Allah Ta'ala. Jika Allah menetapkan sesuatu, terimalah takdirnya, kerana tiada daya dan upaya bagi seorang terhadap apa yang telah ditakdirkannya. Terkadang putus asa dapat membinasakan pelakunya. Kita ni kalau kita kena musibah, wal'iyazbillah, kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada musibah. Tapi kalau kena musibah tu, pergi ke tak pergi? Tak pergi, kecuali dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Maka kerana itulah tawakal itu penting. Kita terima takdir Allah Ta'ala, bukan kita nak, tapi menerima takdir dan kita bersabar menghadapi. Kita serah kepada Allah Ta'ala supaya diangkatnya bala tersebut secepat mungkin. Semoga ianya selamat insya-Allah Ta'ala. Dalam bab yang kelima, perkara yang kelima dalam perbincangan kita ini, iaitulah al-umur allati tudadu tawakkul, perkara-perkara yang bercanggah dengan tawakal. Jadi ada benda ni bercanggah dengan tawakal, yang menyalahi tawakal. Kita duk ingat betul, kita duk ingat tak ada masalah, tapi dia ada masalah. Dia ada masalah. Yang pertama, tengok kesalahan yang pertama, at-tatayyur wa tasya'um, percaya kepada ramalan dan tasya'um ni, rasa sial kepada benda-benda. Itu tak boleh. Nabi kata dalam hadis, la tayrata, tidak ada siamaja, tidak ada tiarah dalam Islam ini. Jadi ada macam-macam, tengok dalam buku kita ni, ramalan dan sikap pesimis, tasya'um, sial, kerana melihat atau mendengar sesuatu yang dianggap boleh mendatangkan kesialan. Contohnya seorang yang melihat orang yang bermata juling, lalu dia merasa sial kerana bersua dengannya. Dia melihat burung terbang ke kiri, dia merasa sial. Pada awalnya dia nak pergi satu tempat, tengok-tengok, burung ke sini, dia pun tak jadi pergi. Keluar daripada rumah, ada biawak melintas, pop, tak lagi, kacau. Contoh lain seperti seorang telah memesan tiket pesawat dan mendapat kursi nombor 13. Bahaya, nombor kursi 13 pula. Lalu dia berkata, saya tak jadi berangkat naik kerana nombor kursi ini nombor sial. Ni kan kita ni macam-macam kan. Jadi banyaklah cerita-cerita. Yang pertama sekali, sial. Yang kedua, tawakal pada Allah Ta'ala merupakan suatu benda yang mesti dalam usaha mencari rezeki. Jadi kalau orang tak bekerja, dia tawakal saja, maka itu dia panggil menafi tawakal. Tak ada tawakal orang ni. Hal ini penting sekali pada masa sekarang, yang mana banyak terjadi pengangguran. Sebahagian orang berpura-pura tawakal dengan membebankan hidupnya kepada orang lain. Maaflah ayah, kita dah tawakal pada Allah Ta'ala dah kan, langsung tak bergerak. Tak apalah kalau tak ada kerja, sungguh pun paling tidak basuhlah kereta ayah tu. Ni sampah dia yang dia buat kat dapur, mak dia kena keluar. Ini pun teruk juga ni. Nah, Allahu Akbar. Jadi di antara usaha-usaha yang dapat iaitulah kalau kita pergi berperang dapat ghanimah, dipanggil harta rampasan. Rezeki hasil daripada titik peluh sendiri, itu dipanggil usaha. Yang ketiga, berdagang, berbisnes. Yang keempat, bertani, cucuk tanam dan berkebun. Ini semua dia kata alat-alat yang kita boleh buat kerja di samping kita bertawakal. Nak meniaga ni kena tawakal tinggi. Belum tentu buka kedai orang beli, betul tak? Pasal itulah kena strategi. Ada setengah syarikat ni kalau dia buka kedai kat kampung tu, orang kampung tu kata orang sini hebat, sebab kedai ni tak akan buka. Saya tak nak sebut nama syarikat. Kedai ni tak akan buka, kedai runcit. Mesti setelah dia research dulu, dia kaji dulu. Pengguna hebat sini baru dia buka kedai. Tapi biasalah, kadang-kadang kita tengok kedai tu pun tutup juga. Baiklah, kita pergi kepada bab yang terakhir, fawaidut tawakkul,
faedah kita bertawakal. Apa kita dapat daripada faedah bertawakal? Yang pertama sekali, tawakal adalah menjadi sebab-sebab kemenangan, sababun nasri alal a'da, kemenangan untuk mengalahkan musuh. Jadi Allah Ta'ala akan beri, dengan sebab kita tawakal, kita dapat kemenangan. Itu yang pertama. Yang kedua, tengok nombor 2 tu kat bawah tu, mendatangkan kemaslahatan. Letak nombor situ, nombor muka surat 80, perenggan kedua. Itu nombor 2, mendatangkan kemaslahatan dan menolak bahaya dan berbagai musibah. Jumpa tak? Itu nombor 2 tu. Yang ketiga, tawakal pada Allah menjadi penyebab bagi kuatnya hati dan membangkitkan semangat. Yang keempat, wiqayatun minal inhiyarat nafsiyah, mengawal diri daripada kemurungan psikologi dan ketegangan saraf. Sebab apa? Kita ni kalau kena musibah, tak ada tawakal, apa jadi? Kecewa kita, hospital jiwa kena pergi. Tak. Hari-hari duduk tarik kepala, duduk atuk kepala kat dinding. Kenapa aku jadi macam ni? Kenapa? Habis kenapa? Rusak habis. Yang kelima, menghindarkan pelakunya, orang yang bertawakal itu, dari tindakan membunuh diri dan apa sahaja yang biasa dilakukan oleh mereka yang tidak punya tawakal. Tengok negara yang teknologi yang tinggi, negara Jepun, tapi di antara tempat yang dikatakan ramai orang bunuh diri. Patut tak bunuhlah dia tu. Yang keenam, tawakal menjadi sebab bagi terpeliharanya jiwa, harta benda dan anak-anak. Allah Ta'ala jaga kita. Yang ketujuh, bertawakal pada Allah Ta'ala akan membangkitkan dalam hati pelakunya rasa semangat dan tekad untuk bekerja, kerana baginya tawakal dapat membuka pintu melakukan usaha, menempuh berbagai sebab yang diakui oleh syariat. Yang ke-8, tawakal pada Allah akan meninggikan semangat rohani meskipun pihak yang bersangkutan tertimpa musibah yang sangat berat seperti kesakitan dan banyak dari kalangan orang-orang yang terbunuh. Jadi kalau kita tengok orang-orang yang soleh yang banyak tawakal kepada Allah Ta'ala, tak tahu pun dia sakit tak tahu, tapi dia sakit. Yang ke-9, tawakal kepada Allah dapat mendatangkan rezeki sebagaimana burung mendapat rezeki, sebagaimana yang telah kita baca dalam perbincangan yang lepas. Yang ke-10, tawakal dapat merealisasikan hasil yang dituju, dapat yang kita nak. Seorang mahasiswa ingin lulus, seorang pedagang ingin beroleh keuntungan, dan seorang pencari kerja ingin mencari kerja. Demikianlah seterusnya, tawakal pada Allah Ta'ala. Yang ke-11, orang yang bertawakal kepada Allah akan merasa bahawa dia selalu disertai oleh Tuhannya. Kita nak rasa Tuhan dekat dengan kita, dan Tuhan pasti akan memberikan pertolongan, mencukupkan keperluan dan memelihara daripada gangguan. Yang ke-12, tawakal Allah akan mendatangkan kecintaan Tuhan kepada hamba yang bersangkutan. Kita tawakal Allah, Allah sayang kepada kita sebab kita bergantung dengan dia. Yang ke-13, sesiapa yang dapat merealisasikan sikap tawakal kepada Allah, nescaya akan masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Ini merupakan buah terbesar daripada tawakal, sebagaimana disebut dalam hadis 70,000 tadi. Yang ke-14, tawakal Allah membuahkan kemuliaan dan kecukupan, ghina, rasa kaya dalam hati kita, tak tamak kita kepada benda-benda yang orang lain. Perkara yang ke-6 yang disebut dalam kitab kita ini, beberapa kisah tentang orang-orang yang bertawakal. Jadi kisah ni panjang lah, tuan-tuan boleh baca sendiri di rumah tentang kisah ini. Mungkin satu kita ambil contoh. Ketika Rasulullah SAW bersama dengan para sahabatnya sedang berehat di sebuah lembah wadi, Nabi kita menggantungkan pedangnya di sebatang pokok, gantung pedang itu, dan para sahabat duduk bertaburan sana sini, duduk cari tempat teduh. Pada saat mereka sedang berehat, tiba-tiba dikejutkan oleh suara panggilan Nabi SAW yang memanggil mereka. Nabi panggil, sahabat datang serta-merta. Tiba-tiba mereka menjumpai seorang sedang pedangnya telah terjatuh dari tangannya. Orang duduk, pedang jatuh.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan kejadian yang sebenarnya. Sesungguhnya lelaki ini mendatangiku saat aku sedang tidur. Nabi duduk tidur, dia mari. Lalu dia ambil pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi kita sedar. Dia berada di atas kepalaku tanpa ku sedari, sedang pedang telah terhunus di tangannya. Nak kata apa ni? Pedang di tangan. Maka Nabi terbangun, sedang pedang telah diancam ke arahnya. Dia tanya, "Mu nak lari ke mana Muhammad? Mana kau nak pergi?" Sedap juga soalan itu. "Ainal mahrab? Wa man yamna'uka minni?" Siapa nak jaga awak daripada saya? Nabi kita jawab dengan penuh siqah, dengan penuh kepercayaan kepada Allah Ta'ala. Nabi kata, Allah. Bila Nabi kata gitu, apa jadi? Ini merupakan kalimah yang terkandung dalamnya makna tawakal, menyerah diri, minta pertolongan. Maka pada saat itu lelaki itu kembali menyarungkan pedangnya. Menurut riwayat lain, tangan laki-laki itu bergetar dan pedang jatuh dari tangannya. Nak kata apa? Jadi sekarang dialah lelaki itu yang sedang duduk. Demikianlah menurut apa yang disebut dalam hadis sahih Muslim. Ada hadis yang sahih. Jadi nak kata apa? Allah sebut. Jatuh pedang kawan tu, dia terduduk sampai itu. Banyak lagi cerita-cerita dalam ni. Tuan-tuan boleh baca nanti insya-Allah taala. Cerita yang sangat menarik. Insya-Allah kita akan sambung dalam siri yang akan datang dalam bab yang ketiga, ar-raja, mengharapkan pertolongan Allah, atau disebut dengan nama optimis. Mana raja, mengharapkan pertolongan Allah azza wa jalla. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.